Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Abdul Latif Ahmad dan yang dikasihi kawan-kawan sekelas. Okay, hari ini saya akan membentangkan kertas seminar yang bertajuk Gelombang Korea ataupun Korea Wave ataupun juga dikenali sebagai Hallyu. Dalam pembentangan ini saya akan sampaikan pertama berkenaan dengan pengenalan, kedua berkenaan tinjauan sastra, yang ketiga perbincangan isu, yang keempat cadangan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Okey, apa itu gelombang Korea ataupun Korea Wave ataupun Hallyu? Okay, gelombang Korea ini merupakan istilah yang dicipta oleh wartawan Beijing bagi menggambarkan kebangkitan industri hiburan dan kebudayaan Korea Selatan pada era 90-an. Okay. Drama Winter Sonata berjaya menakluk pasaran Asia Tenggara, India dan Jepun. Selepas itu, wujudnya Gangnam Style, iaitu lagu yang dinyanyikan oleh PSY ataupun Park Jae-sang pada 15 Julai 2012. Populariti lagu Gangnam Style tersebut telah memperolehi 5 bilion tontonan di YouTube. Perkembangan Hallyu ke seluruh dunia telah memberi impak yang positif kepada ekonomi Korea Selatan apabila ia dapat menghasilkan USD 4.8 bilion setahun kepada sektor perniagaan Korea Selatan. Oleh sebab itu, Hallyu telah menghasilkan banyak produk Korea seperti filem, muzik, makanan, drama, fashion, produk kesihatan dan gaya hidup. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, di sini timbul beberapa persoalan. Okey, yang pertama, adakah Hallyu memberi kesan yang positif atau negatif kepada negara dan masyarakat Malaysia? Yang kedua, apakah faktor-faktor yang menyebabkan Hallyu berjaya di Malaysia? Dua persoalan ini akan saya kupaskan di dalam slide-slide yang selanjutnya. Untuk tinjauan sastra, saya telah pecahkan ke beberapa bahagian. Okey, pertama berkenaan dengan budaya popular. Budaya popular ditakrifkan sebagai budaya yang digemari atau diminati ramai sebagaimana yang dinyatakan oleh Story 2009. Budaya popular adalah jenis budaya yang paling umum dan universal pada era yang diterima oleh kebanyakan orang, yang disampaikan kepada umum melalui media masa seperti TV, radio, akhbar serta filem, dan membentuk fenomena baru dalam gaya hidup atau ideologi. Budaya popular Korea juga adalah merujuk kepada muzik Korea, drama, filem, masakan dan juga fashion yang telah melanda dunia sejak akhir 1990 yang dinyatakan oleh Pa, Sing dan Chang 2001. Manakala saya melihat tinjauan sastra dalam aspek Hallyu di Malaysia, okay, pengaruh Hallyu sangat menonjol sehingga berjaya menyerap masuk ke dalam kehidupan remaja Malaysia, khasnya dan Asia Amnya. Ini berdasarkan kajian yang dibuat oleh Nur Hashimah dan Zaharani pada tahun 2011. Peranan media elektronik berjaya menyuburkan budaya K-pop di Malaysia dengan cepat. Manakala tinjauan sastra dalam aspek pengaruh Hallyu, saya melihat wujud beberapa pengaruh secara amnya. Pertama dari aspek ekonomi. Okey, menurut Choi 2012, kesan Hallyu ke atas 67 negara mendapati terdapat pengaruh yang positif ke atas ekspor Korea Selatan. Pengaruh Hallyu dalam sektor pendidikan juga tidak boleh dinafikan apabila minat yang tinggi terhadap masyarakat dan budaya Korea akan membawa kepada rasa ingin tahu akademik terhadap bahasa Korea dan pengajaran Korea yang dinyatakan oleh Ha dan Bunjun pada tahun 2006. Seterusnya, pengaruh Hallyu dalam sektor budaya. Pendekatan minat dalam drama Korea juga membangunkan kekaguman generasi muda terhadap budaya, bahasa dan fashion Korea. Ini dinyatakan oleh Kim dan Ru
pada tahun 2007. Akhir sekali, pengaruh Hallyu dalam tinjauan sastra melihat aspek ataupun sektor hiburan mempunyai populariti yang luas dan kejayaan yang besar. Dan mengapa ia terus memasuki budaya lain adalah kerana teman manusia yang sejagat yang menyentuh penonton daripada pelbagai latar belakang budaya. Dalam tinjauan sastra juga saya melihat apakah teori-teori yang digunakan oleh pengkaji. Hasil rumusan ataupun hasil kesimpulan artikel atau jurnal yang saya baca, saya dapati terdapat 3 teori yang sering digunakan di dalam membuat kajian ke atas gelombang Korea. Yang pertama, teori kedekatan budaya. Yang mana teori ini diperkenalkan oleh Straubacher pada tahun 1991. Ia berasal daripada negara atau rantau yang sama, dan bagaimana penonton melihat diri mereka berasaskan budaya yang serupa. Antara kajian ketiga yang menggunakan teori ini ialah pertama Isham 2005 dan juga Elita dan Ishakara pada tahun 2022. Yang kedua adalah teori pembelajaran sosial. Yang mana teori ini diperkenalkan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia memberi penekanan tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh persekitaran melalui peneguhan dan pembelajaran peniruan dan cara berfikir yang kita miliki terhadap sesuatu maklumat, dan juga sebaliknya, iaitu bagaimana tingkah laku kita mempengaruhi persekitaran, menghasilkan peneguhan dan peluang untuk diperhatikan oleh orang lain. Antara kajian yang mengenai ini ialah Novci et al. Pada tahun 2020. Teori terakhir yang digunakan adalah teori tingkah laku terancang. Ia diperkenalkan oleh Ajazin pada tahun 1991. Sebarang tingkah laku yang dikehendaki adalah dipengaruhi atau dimulakan oleh niat seseorang. Seterusnya, mari kita lihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan Hallyu. Pertama, Korea drama ataupun drama Korea. Drama Korea ini mendapat tarikan masyarakat Malaysia kerana ia mempersembahkan jalan cerita yang lebih menarik, menunjukkan budaya dan nilai orang Korea serta pengaruh pelakon-pelakonnya yang tersendiri. Sebagai contoh, pada tahun 2002, drama Korea yang bertajuk Winter Sonata telah menjadi fenomena di Malaysia dan ia berjaya mengubah persepsi dan pandangan rakyat Malaysia kepada Korea Selatan. Faktor kedua yang mempengaruhi kejayaan Hallyu adalah K-pop ataupun muzik K-pop. Muzik K-pop ini memperkenalkan bahasa Hangul dan budaya Korea melalui gabungan nyanyian, tarian dan fashion. Genre yang dibawa oleh muzik K-pop ini adalah berbentuk hybrid yang mempunyai kelainan unik, iaitu sentiasa bergerak aktif dan mempersembahkan tarian yang memukau. Antara contoh kumpulan-kumpulan K-pop yang menjadi yang diminati ataupun yang menjadi fenomena di dunia adalah antaranya adalah BTS ataupun Blackpink. Manakala faktor yang ketiga adalah berkenaan dengan makanan. Makanan tradisional yang popular di kalangan masyarakat Korea Selatan seperti kimchi, bulgogi menjadi kegilaan masyarakat Malaysia, khususnya golongan remaja. Ini menyebabkan restoran ataupun kedai yang menyediakan menu tradisional Korea ataupun menu masakan Korea diibaratkan seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Antara restoran makanan Korea di Malaysia yang popular ialah K-Chun, K-Fry, BBU, Eat, Show Garden, Supin dan sebagainya. Manakala faktor fashion merupakan faktor yang juga memberi sumbangan yang besar dalam memberikan kejayaan kepada Hallyu. Sebagai kita tahu, Korea Selatan ini telah menggunakan kelebihan yang ada melalui artis yang tampan dan jelita untuk memasarkan produk kecantikan fashion dari Korea Selatan. Terdapat banyak produk kecantikan Korea Selatan yang popular di Malaysia. Antaranya adalah Skin Food, Peach and Lily, Kodal,
Sulawesi dan sebagainya. Banyak, susah nak sebut. Okey, faktor terakhir yang mempengaruhi kejayaan Hallyu adalah dalam aspek teknologi. Syarikat gergasi dari Korea Selatan mula menguasai pasaran global dalam dunia teknologi. Antaranya adalah syarikat Samsung dan LG yang menguasai pasaran produk elektrik dan kelengkapan rumah serta telefon bimbit. Manakala syarikat Coco atau Korea yang mula menembusi pasaran Malaysia melalui produk kesihatan dan kelengkapan rumah yang semakin mendapat tempat di dalam masyarakat. Berdasarkan data dari agensi Korea Trade Investment Promotion, terdapat kira-kira 530 syarikat Korea Selatan yang beroperasi di Malaysia. Okey, dalam topik perbincangan isu, saya melihat kepada beberapa perkara, iaitu antaranya ialah kesan positif Hallyu di Malaysia. Dalam aspek ini saya melihat bagaimana kesan positif ini telah memperkayakan budaya tempatan melalui penggabungan budaya tempatan dengan budaya global. Seterusnya, kesan positif Hallyu Indonesia ini, ia berjaya meningkatkan kesedaran kepada masyarakat untuk belajar bahasa lain. Budaya Korea telah berjaya menarik minat rakyat Malaysia, terutamanya remaja, untuk mempelajari bahasa Korea sehingga mereka boleh memahami dan bercakap dalam bahasanya. Hal ini juga telah memberi kesan yang positif kepada hubungan dua negara. Ia meningkatkan hubungan dua hala antara Malaysia dan Korea. Hubungan kedua-dua negara telah diperkukuhkan melalui majlis bimbingan dan perjanjian dalam pelbagai bidang seperti IT, penyiaran dan kandungan budaya. Untuk makluman, Malaysia merupakan rakan dagang ketiga terbesar Korea Selatan dalam kalangan negara Asia Tenggara. Manakala dalam aspek makanan, drama A Jewel in the Palace mempamerkan makanan Korea yang digemari oleh semua rakyat Malaysia sejak ia disiarkan pada tahun 2006. Drama ini menyebabkan rakyat Malaysia berminat dengan makanan Korea seperti kimchi, bulgogi dan juga ayam goreng Korea. Kini restoran atau kedai masakan Korea atau minum masakan Korea telah berkembang dengan pesat dan semakin popular di Malaysia. Kewujudan restoran ala Korea ini sudah pasti memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat Malaysia. Selain itu, kesan positif Hallyu Indonesia ini adalah penerapan nilai-nilai murni, contohnya hubungan kekeluargaan, kesedaran peraturan lalu lintas. Manakala yang terakhirnya kesan positifnya ialah dalam aspek industri hiburan. Kewujudan pelbagai program hiburan atau drama yang diadaptasi atau ditiru dari Korea Selatan, antaranya drama My Coffee Prince adalah drama Malaysia yang diambil dari drama popular Korea Selatan iaitu Coffee Prince. Manakala perbincangan isu yang kedua, faktor yang saya lihat adalah kesan negatif Hallyu di Malaysia. Pertama, kita lihat fenomena memuja artis atau selebriti worship children CWS telah mula membarah dalam kalangan remaja, terutamanya remaja perempuan. Era globalisasi dan liberalisasi merujuk kepada negara tanpa sempadan, perdagangan bebas, kemasukan budaya asing dengan mudah dan sebagainya. Menurut kajian oleh Prasanti dan Devi pada tahun 2020 mendapati kesan K-pop ke atas remaja adalah malas belajar, menangguh pekerjaan, kurang waktu belajar dan rehat, tidak fokus dengan pelajaran dan kesihatan yang berkurang. Seterusnya, kesan negatif ini juga menyebabkan kehilangan jati diri kerana budaya Korea ini meliputi segenap aspek kehidupan seperti fashion, pemakanan, kecantikan fizikal, teknologi dan sebagainya. Situasi ini akan melahirkan masyarakat yang bebas, mudah terpengaruh dengan budaya asing yang negatif.
Ekonomi negara dikuasai oleh syarikat multinasional dan sektor pelaburan dimonopoli oleh negara maju. Akibatnya, kedaulatan negara akan tergugat dan masyarakat akan terikut dengan budaya asing, dan seterusnya. Semangat cintakan negara akan terkubur. Bagi memastikan budaya Malaysia juga diangkat ke tahap yang lebih tinggi, di sini saya kemukakan beberapa cadangan. Okay, pertama, penglibatan syarikat milik kerajaan dan syarikat di gergasi Malaysia di dalam industri hiburan wajar diambil perhatian. Malaysia harus mengerak langkah berani supaya budaya Malaysia dapat dipertahankan dan dikembangkan pengaruhnya di seluruh dunia. Apa yang dibuat dan dilaksanakan oleh Korea Selatan boleh dijadikan panduan dan ikutan. Antara faktor utama kegagalan Hallyu adalah penglibatan syarikat gergasi milik Korea Selatan. Maka amat wajar sekiranya syarikat berkaitan kerajaan seperti Petronas, Khazanah dan syarikat gergasi besar seperti Genting, Shandabi dan sebagainya disarankan untuk menyertai atau melabur di dalam industri hiburan yang bertunjangkan kepada budaya tempatan. Cadangan yang kedua berkaitan dengan agensi kerajaan. Pada masa kini terdapat banyak perpindahan tugas atau kuasa antara agensi kerajaan sehingga menyebabkan wujudnya pelbagai birokrasi yang akan membantu perkembangan khususnya industri hiburan dan budaya di Malaysia. Oleh itu, satu kementerian atau pihak yang khusus wajar dibentuk atau wajar dirangka bagi mengawal sedia dan membantu menyokong pengembangan budaya tempatan ke peringkat antarabangsa. Seterusnya, kempen Malaysia Truly Asia. Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan MOKED pernah melancarkan kempen pemasaran sedunia yang dikenali sebagai Malaysia Truly Asia. Program ini menjadi tempat untuk Malaysia mengembangkan budaya Malaysia ke peringkat antarabangsa sebagaimana Hallyu. Cadangan yang keempat adalah meningkatkan tahap patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini kerana melalui peningkatan patriotisme di dalam diri masyarakat akan membentuk jati diri yang kuat dalam berhadapan dengan budaya-budaya popular yang baru, terutamanya budaya negatif. Seseorang itu dianggap patriot apabila tindakan dan amalannya menepati ciri-ciri patriotisme yang menteraskan kecintaan dan kesetiaan kepada negara. Secara kesimpulannya, Malaysia mempunyai budaya yang jarang diketengahkan kepada dunia dari aspek bahasa, budaya dan adat resam. Kekayaan kepelbagaian budaya di Malaysia termasuk kewujudan pelbagai kaum dan bahasa dilihat sebagai sumber kandungan yang paling baik dan unik untuk diketengahkan dan dijual kepada dunia. Walaupun budaya asing kelihatan menarik, namun ia tidaklah setanding dengan budaya dan warisan yang kita miliki. Bak kata pepatah lama, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Fikir-fikirkan. Sekian, terima kasih.